Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah SWT menyatakan dalam Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit sangat hambaku yang bersyukur. Kita dengar banyak kali dah kalimah syukur ni, rasa macam bersyukur dah, tapi hakikatnya sikit yang bersyukur. Jadi Allah Ta'ala akan menentukan siapa hamba yang bersyukur. Allah yang tentukan. Kita boleh buat ataupun kita buat bersyukur, tapi yang menentukan Allah SWT. Maka kita kena minta kepada Allah Ta'ala untuk menjadi hamba yang bersyukur, sebagaimana Nabi SAW minta, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolong. Minta tolong, Nabi minta tolong. Kita mungkin tak nampak syukur ni perlukan pertolongan. Sebab apa? Syukur ni gandingan dia ingat. Kalau kita jenis orang tak ingat, kita tak akan jadi orang syukur. Mula dengan ingat. Ingat ni tentang siapa? Allah. Ingat tentang Allah. Semua hidup kita membawa kita ingat kepada Allah. Apa ciri orang ingat kepada Allah? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hati dia tenang. Susah tak menjadikan dia resah. Susah tapi dia tak resah. Tu orang tenang. Dia bukannya orang senang, dia susah tapi dia tak resah. Orang senang belum tentu tenang. Sebab apa? Dia tak ingat Allah. Nah, jadi dalam perbincangan hakikat kehidupan ni, kita menilai kembali sudut pandang yang sebenar. Sebagai contoh, sihat dengan sakit. Ni puan kita kata, Ustaz, sakit ke Ustaz? Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Habis tu batuk, itulah tak ada sihat. Kalau orang sakit, kalau dia tak sakit, dia tak sihat tu. Badan dia rasa macam tak ada, dah kebal semua dah. Betul tak lama tu. Kalau dia sakit tu benda sihat tu sebenarnya. Satu. Yang keduanya, definisi sakit kita diukur dengan ibadah. Kalau kita jenis sihat tapi kita maksiat, tu orang sakit. Orang yang sakit tapi dia taat, itu orang sihat. Saya respect kadang-kadang kita, yalah, alhamdulillah Allah takdir dengan saya setiap malam di masjid. Saya tengok golongan-golongan yang sudah berusia, jalan kadang tongkat, kadang nak bangun daripada sujud, dia boleh sujud lagi tapi dia gagahkan juga, gigil kawan dia buat. Rasanya tumbang lah. Macam mana Haji sihat? Boleh lah Ustaz, katanya. Sihat orang tua, katanya. Saya mau cakap, tak, orang muda tak boleh macam ni, katanya. Maknanya Haji orang muda sungguh ni, katanya. Oh iya ke? Oh, betul Haji. Orang sihat tak sampai masjid, itu orang sakit. Orang sakit boleh sampai masjid, itu orang sihat.
Itulah hakikat kehidupan. Kita nak tengok yang sebenar. Orang duit tadi bawa kata, tahu apa cerita? Tadi orang duit pahal ni, wallahi tadi tak ada. ada yang makan ke apa kata dia? Yang makan tiba dengan yelah tu lah. Okey. Dia minum dah air banyak dah dalam kereta tadi. Minum air. Dia macam tu ada tanda-tanda tu katanya. Tapi tak apa. Itu tandanya sihat. Jangan masalah. Jadi kalau saya terbatuk-batuk tu jangan kesian kat saya. Tak apa. Tak apa. Dia sejuk pun dia tak. Okey. Dia gatal ke tekak. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak apa. Dia macam tu. Kalau misal kata setengah tu, sebab kita dalam dakwah ni memang kita pergi untuk menyihatkan sebenarnya hati, menyihatkan kehidupan. Jadi bila kita nak menyihatkan, maka akan ada pertemuan dengan yang nak menyakitkan. Faham? Memang saya memang niat ruqyah ni dalam kita kena faham dalam bidang ruqyah ni bukan sekadar kita kena tunggu sakit baru nak ruqyah ataupun nak kena ada sampuk saka jin baru nak kena ruqyah. Dah, kita kena ruqyahkan diri kita daripada cinta dunia ni yang menyebabkan kita akan dapat banyak kesakitan dunia lah. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, hubbud dunya ra'sul khati'ah, cinta dunia kepala bagi segala kejahatan. Kepala dia. Maka nak dia kita potong ekor, potong kaki, kepala ada, dia tumbuh balik. Dia jadi macam penanggal lah. Walaupun dia badan tak ada terbang macam tu. Jadi, tapi kalau potong kepala, badan ada, kaki ada, apa pun semua ada, tak jadi apa. Jadi yang penting kepala tu nak dipotong. Jadi kata Imam Hasan al-Basri ta'ala meletakkan cinta dunia, hubbud dunya ra'sul khati'ah, cinta dunia kepala bagi segala dosa. Dan sebab apa kepala bagi segala dosa? Sebab dia akan, dosa yang paling berdosa adalah tak rasa berdosa. Itulah paling berdosa. Orang yang melakukan dosa kemudian dia merasai dosa itu dan yang menyesali, maka itu jalan terbaik bagi dia. Tapi dunia ni, dia punya dahsyat dia, Pak kata, apa nama adiknya tu, amat-amat dahsyat tu. Alahnya popular sekejap tu kan. Amat-amat dahsyat katanya. Dahsyat dia dunia tu, dia sekecil tu kan. Dia boleh buat kita tak rasa berdosa. Dia boleh buat kita tak rasa berdosa dengan dunia. Sebagai contoh, apabila dia memiliki dunia dan dia menyangka dia telah berpahala, dia tak rasa berdosa pun. Dia boleh tutup dosa dia sekejap macam tu lah. Contoh, dia tak solat, tapi dia kuat sedekah dengan hartanya, infak. Dia tak rasa tak solat tu dosa. Dia tak rasa tak tutup aurat tu dosa. Sebab apa? Dia nampak kebaikan dengan pahala melalui harta. Besar natijah pahala pada harta ni dia nampak. Oi. Dan dia nampak apa? Kalau tak ada harta, tak adalah kerja agama. Nampak? Halus. Dan akhirnya, dunia ni, yang mana nisbah kepada harta, kita akan nampak begini. Adanya pahala sebab adanya harta. Berapa ramai hari ni kita fikir, saya tak ada harta ustaz, macam mana saya nak sedekah? Dia lupa sedekah itu bukan harta. Sedekah itu setiap kebaikan yang ada, itu sedekah, kata Nabi SAW. Dan harta yang jadi kebaikan baru jadi sedekah. Kalau harta itu tidak jadi kebaikan, tak jadi sedekah. Sebab tu ramai orang boleh memberi tapi tak boleh merasai. Dia bagi tapi dia tak rasa. Dia rasa apa lagi? Lagi sakit hati dia. Aku bagi tak terima kasih pun. Sebab apa? Tak ada kebaikan bagi dia memberi tu.
Malah dia sakit hati pula dengan memberi itu. Sebab apa? Sebab yang dikira sedekah dan pahala itu kebaikan. Dan kebaikan bukan kebendaan. Kebaikan itu mesti ada dua syarat. Yang pertama, ikhlas kerana Allah SWT. Kedua, mengikut kaedah Nabi SAW. Ikhlas. Saya ikhlas, Ustaz, saya bagi sedekah ni, saya tak harap apa-apa. Saya harapkan Allah bayar saya. Betul dah? Betul. Tapi tak ikut cara Nabi. Cara Nabi? Apa cara Nabi, Ustaz? Nabi tak cinta dunia. Nabi tak pernah risaukan tentang dunia. Nabi tak pernah risaukan tentang kemiskinan. Nabi tak risaukan umat dia susah. Nabi tak takut umatnya tak ada makan. Tapi yang Nabi takut adalah syirik. Inna akhwafu alaikum asyirkul asghar. Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Ar-riya. Dan riya inilah yang akan terpalit kembali dengan dunia. Nabi tak pernah memikirkan keadaan sahabat-sahabat Nabi, merisaukan keadaan sahabat Nabi yang tak ada harta. Sebagai contoh, Abu Hurairah radhiyallahu an sebagai golongan yang mana golongan sufah ni, sufi yang migrate, berpindah daripada Mekah ke Madinah dengan keadaan selai sepinggang, miskinnya amat. Kalau miskin lagi, amat miskin, fakir lagi. Tapi tidaklah kita dengar kemiskinan Abu Hurairah radhiyallahu, pernah dengar cerita? Tak ada. Kita pernah dengar cerita kemiskinan para sahabat? Jarang kita dengar cerita. Padahal kebanyakan sahabat juga hidup susah. Tapi kesusahan tidak mengganggu amalan mereka. Malah boleh menjadi perawi hadis yang terbanyak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari. Sama antara sahabat yang Nabi pernah tidur rumah, miskin. Dan Nabi pernah juga pergi kepada rumah sahabat-sahabat yang mana memang tak ada apa nak makan. Dan itu tidak merisaukan Nabi. Dan pada satu ketika, dalam satu riwayat yang mana Nabi SAW mengasingkan semua isi-isi Nabi, satu riwayat itu, maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu melihat Nabi berbaring atas tikar jerami, berbekas-bekas badan Nabi. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu menangis. Ya, kita wajarlah menangis tengok kesusahan Nabi, tapi Nabi tak menangis akan kesusahan dirinya dan orang lain. Malah Nabi senyum. Nabi kata kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, adakah kamu masih tidak yakin lagi dengan janji Allah, tempat kita di syurga? Biarlah mereka dengan dunia mereka. Dia kata apa? Betapa hari ini mungkin kita nak buat kerana Allah, betul dah, niat tu rasa macam kemas dah, tapi cara buat tak kena. Maka hakikat kehidupan membahaskan kembali gerak-geri kita, cara fikir kita, cara rasa kita, biar align dengan Nabi SAW. Mungkin dalam bab syariat agama kita dah faham dah syariat dia apa, cara solat kita faham, cara puasa kita faham. Ni nak Ramadan Al-Mubarak nak datang tak lama, dah 3 hari ni, InsyaAllah rehat kita puasa. Rasa syariat puasa ni rasa pejam mata dah boleh buat dah tak? Rasa setakat nak tak minum tak makan ni Ustaz, malu kat orang kata ni. Dah steady. Tapi adakah kita capai tahap makam berpuasa yang seperti mana Nabi nak? Puasa macam mana? Hati tak lalai. Masya Allah. Tinggal makan minum, anak-anak kita dah start boleh buat. Seawal 7 tahun dah silap. Ni bab ini kena ingat. Yang disuruh awal-awal tu bukan suruh puasa, suruh solat. Jangan dipaksa anak-anak kecil kita, dia ikut umur tu. Kalau solat masih ada rate 7, 8, 9, 10, sebab 12 tahun baru boleh pukul. Sepatutnya puasa start umur 12 tahun tu, ikutkan. Tak payah nak malu kita anak kita umur tak puasa. Iman tak warak dengan mak ni. Tak payah. Buat tahu orang macam tu. Yang kita nak train dia apa? Solat. Dan puasa sebenarnya mendidik untuk solat awal waktu.
Dan inilah bulan yang mana semua orang yang tak solat pun tunggu waktu solat. Sebab apa? Sebab nak makan. Dia bukan nak solat, dia nak makan. Lepas makan dia pergi. Punya tak kerti bahasa sangat. Allah dah buat dah. Sahur kena tunggu habis subuh. Subuh habis dah, tak boleh makan. Nak makan pun kena tunggu waktu solat juga. Pun tak solat juga. Ya Allah. Sebenarnya nak tumpukan solat, malah puasa adalah rusah dia. Ada yang tak larat, yang musafir, yang menyusukan anak, kan? Tak masalah. Boleh diganti. Lapar dahaga, boleh. Anak-anak kita sama, sekejap lagi kita dengan anak kita sama lagi. Dia tak minum, kita tak minum. Dia tak makan, dia tak makan. Apa beza kita dengan dia? Kena upgrade. Kita dah mula menahan diri pada dosa. Yang kedua, ini hakikat kehidupan kita berkaitan dengan dosa dan pahala. Dosa dengan pahala. Syariat itu mendidik hakikat. Hakikat contoh tak makan, tak minum. Sebab apa tak makan, tak minum? Ada dosa pahala kat situ. Oh. Sebelum ni tak kisah pun kita tak makan, tak minum, tak ada isu. Tapi kenapa bulan Ramadan kita tak makan, tak minum? Sebab dosa. Nak ngajar tentang kutiba alaikumussyam. Ada kefarduan di situ. Maka kita faham tentang dosa pahala pula. Dosa pahala ni punya Allah Ta'ala nak didik kita dalam hakikat kehidupan ni, yang selama ni kita nampak syariat air. Bismillah. Alhamdulillah. Sunnah Nabi. Minum 3 set. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. 3 set. Buat 10 kali set. Buatlah. Ni kita train anak kita nak buka. Sekali dengan dia sekali buka bang tu gitu. Bismillah. Sebab apa? Sebab apa bismillah? Sebab Allah yang bagi izin minum ni. Nampak? Semudah-mudah orang kata apa, air ni keperluan asas lah. Biar tak ada apa, jangan tak ada air. Kalau kita susun level keperluan asas kehidupan, air nombor 1 lah. Yang lebih utama, udara lah. Tapi udara tak boleh nak dipikirkan macam ni. Tapi kita telah pun diuji dengan keperluan udara, yang ini dipanggil pernapasan. Itulah COVID. Kenapa kita takut serangan COVID? Kerana dia ganggu pernapasan. Dan pernapasan tak ada lagi ubatnya. Doktor dekat belakang. Ada doktor ubat bernafas. Ni datang klinik saya ada ubat nafas. Tak ada. Kadang-kadang doktor pun tak bernafas. Tak bernafas, letih tengok ramai orang katanya. Aku susah nafas tu. Tak ada. Alat bantuan pernafasan ada. Ubat pernafasan tak ada. Itu yang satu tu tak ada lagi keluarkan kapsul nafas, tak ada lah. Tapi darah ada, sebab dalam darah tu ada oksigen, dia cover lah sikit kat situ. Sebab drop oksigen, darah ganggu. Sebab dalam darah tu ada hemoglobin, zat besi semua. Dan dalam tu ada oksigen. Tapi kita dah diuji dengan udara. Nyaris tak ada puasa udara. Tahan apa? Tahan mati semua orang. Setakat ada Allah buat tahan makan minum. Syariat, adakah syariat makan minum saja yang kita nak faham? Tak. Kita nak faham tentang hakikat di sebalik minum ni apa. Hakikat di sebalik kehidupan dunia ini ada pemiliknya. Kita nak faham gitu. Maka kita upgrade. Setiap pemilik yang memiliki setiap perkara yang ada atas muka bumi ini ada SOP dia. Maka SOP yang diletakkan itu bukan dengan dosa dan pahala. Maka kita mula melihat dunia ini dengan keadaan yang membincangkan tentang dosa dan pahala. Bukan lagi soal harta dan benda. Itu orang yang berpuasa pada tahapan kedua. Hakikat kehidupan kita berbicara soal dosa dan pahala. Dan kita akan melihat tu gambar no dan call pula ni. Buat live dia call Ustaz.
Dosa dan pahala itulah yang kita nak fokuskan dalam perjalanan hidup kita. Tak, saya dapat call panggil macam mana? Saya ada call masuk tadi. Banyak call. Allah, bismillah. Sehingga kan, alhamdulillah, Nabi SAW menyatakan bahawa orang yang muflis itu bukan yang tak ada harta. Orang yang muflis itu tak ada pahala. Jadi make sure segalanya ada dekat kita berpahala. Macam mana nak tahu berpahala? Kita kena perhatikan, kita kena harapkan pahala. Nah, Ramadan Al-Mubarak mengajar kita mengharapkan imanan wahtisaban. Imanan yang siapa yang Nabi kata siapa yang beramal menghidupkan malam Ramadan, mengharapkan dengan iman, yakin dan harapkan balasan. Imanan wahtisaban. Bulan Ramadan Al-Mubarak bicara soal pahala. Gandaan pahala. Gandaan pahala. Amalan sama, pahala berganda. Jadi memandangkan pahala berganda, kita pun amal lah banyak kali. Dan ini masa pahala berganda. Yang sunat jadi pahala yang wajib, di-upgrade. Yang wajib lagi dahsyat pahala. Dan Ramadan, siam, puasa itu pahalanya pula unlimited. Kata Nabi SAW, Allah kata di kursi, fa innahu li wa ana ajizibi. Puasa tu milik aku dan aku yang membayarnya. Jadi kalau kita boleh kaitkan dengan hidup ni milik Allah, kalau kita buat sebab Allah nak Allah, maka Allah membayar hasil semua. Semua usaha kita dibayar direct oleh Allah. Allah bayar dengan apa? Syurga. Kita faham. Dah kita pergi pada hakikat, kita nampak. Berhenti kat hakikat saja ke? Berhenti kat dosa pahala saja ke? Tidak. Apa tujuan dosa pahala? Untuk memperkenalkan siapa punya. Maka pergi pada makrifat. Tarikat dah masuk belum? Dah. Syariat kita buat tadi. Puasa tu tarik dia. Tu tak pening-pening. Cuma ada tarik yang khusus dalam bab zikir. Itu satu. Tapi kalau kita semua bertarikat dengan amalan yang dah standard kita buat dan pastikan konsisten, maka itu tariknya. Kalau kita berada syariat di atas tarik jalan Nabi, kita berada dalam tarik Nabi lah tu. Dan perjalanan kita itu mesti mencapai tahap sampai kita tadi nampak tahu bab hukum, maka bab dosa pahala kita dah buat ni sebab dosa pahala. Ya, memang kena ada dosa pahala baru ada orang kata dorongan. Itu Allah yang buat, bukan ulama, bukan Nabi sendiri ke, tidak, Allah yang ganjarkan. Falahum ajruhum inda rabbihim, pahala yang banyak di sisi kamu. Maka tidak menjadi kesalahan kalau kita beramal nak pahala. Memang disuruh. Cuma dalam berpahala, bab dosa ni, apa ceritanya lebih besar di sebalik pahala dan dosa? Ceritanya tentang pencipta, Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah kita pergi yang lebih tinggi, keredaannya. Dan disitulah datangnya barakah. Jadi bila sebut tentang hakikat kehidupan, itu perjalanan untuk menuju kepada Allah melalui jalan Nabi yang telah diajar, dianjurkan, terutama dalam kehidupan, bersandarkan sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh tadi, kita sedekah. Itu sedekah bermaksud kebaikan. Setiap amalan kebaikan itu sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuklah perbahasan tentang harta. Wa mimma razaqnahum yunfikun, infak. Bila kata infak, itu ada kebaikan, maka tu sedekah. Sedekah dalam konteks infak. Baik, bila begitu,
Kita dah buat dah betul dah niat nak dia kata infak, nak sedekah, kita dah betul niat nak Allah. Okey. Tapi mesti selari dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW itu punyai kaedah, punyai jalan, punyai cara untuk melaksanakan setiap amalan yang dipertanggungjawabkan atas kita. Terutama amalan-amalan yang bersifat ibadah umum. Ibadah khusus kita faham sebagai contoh solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita pun jelas. Kita pun ikut cara Nabi solat, perbuatan Nabi, rukuk Nabi, sujud Nabi. Antara perkara yang kita kena upgrade juga dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini adalah upgrade kualiti solat kita. Kualiti solat kita mesti di-upgrade. Apa maksud kualiti solat? Termasuklah dengan penjagaan waktu solat, penjagaan persiapan solat, dalam solat, lepas solat. Solat sajalah ceritanya. Rupanya hidup ni menunggu waktu solat. Sebab apa? Nak makan. Okey, kalau tak ada solat, tak makan aku. Itu maknanya kualiti solat. Selama ini kita faham apa? Takkan solat je, Ustaz. Solat je. Ni ada pesen-pesen macam tu. Ini masanya kita nak tarbiah diri kita, anak-anak kita atau sahabat-sahabat kita yang bertanya, sini. Ni bulannya sebaiknya aku cerita satu benda kat kau. Apa dia? Okey, sekarang aku tanya. Kau yakin tak dengan solat kita dapat makan? Dulu, bukan bulan puasa dia boleh cakap, takkan solat je. Takkan solat je. Kita kau tak usah tak jadi. Okey. Ini time, ini kali aku jaga kau. Sebab solat kita boleh makan. Cuba tergebil-gebil. Kita jangan jawapan dulu. Tunggu buka. Sebab apa buka cakap? Sebab masuknya waktu solat. Cuma hang tak solat, tu sajalah. Bagi satu dah. Allah bagi juga, tapi bagi dengan keadaan mana? Istidraj. Sebenarnya sebab solat kita boleh makan. Kalau tak kerana solat, tak ada makan. Kita ni hidup solat saja 50 waktu. 50 waktu. Memang Bilal tak lekang mic dah. Saya kira dah, kalau 50 waktu, paling ringkas 2 waktu, 2 rakaat 1 waktu, 100 rakaat 1 hari. Saya kira tolak tidur, setengah jam solat. Bertelekong je lah. Tak ada nak bang, tak ada lah. Apa bang, tuan tunggu bang sekejap lagi. Tak ada mana kita kata. Cancel semua program. Cancel. Ini yang nak nunggu asar Zuhur pun terkejar-kejar dah, rasa macam tight betul lah masa. Siapa jaga waktu solat, dia akan rasa masa tight. Masa je very tight. Saya bertugas sebagai imam juga rawatib, takmid sebagai imam tamu. Sebab kita subuh ada kuliah, maghrib isyak ada kuliah. Dan memang jenis yang dia jaga waktu solat ni bukan satu kebanggaan. Kita kena jaga, aku tak boleh, aku waktu solat ni kena. Kita kena cakap. Dan biar orang tahu kita jenis waktu solat. Orang kena tahu. Hang kalau nak meeting aku, tunggu lepas solat atau waktu minta maaf, aku kena pergi. Dia menunjukkan nanti dunia tu akan jadi very professional. Setakat saya uruskan ni very professional. Kita takkan melirik-lirik. Very sharp, precise, tepat. Kita tak ada nak banyak cerita. Sebab yang kita fikir dalam fikiran kita, saat lagi solat. Kau 4.20 ni, aku tak boleh ni, aku tak boleh dah. Aku tak boleh dah ni. Dia tak ada, tak apa tu yang penyakit tu. Penyakit tu sebenarnya. Sebab melambatkan solat tanpa uzur syar'i, dosa besar. Dan kita tanya balik, adakah yang kita lambatkan solat tu uzur syar'i? Allah tahu. Tiba-tiba Allah tahu. Dia kena faham sebab dalam bahasa solat tu mesti termasuk dalam perbahasan uzur syar'i. Tertidur, sakit sangat, letih sangat. Dia nak angkat tu nampak imam dah 2 orang. Allah tidurlah dulu je. Nampak 2 orang macam tu, tidur tak apa. Makanan kambing golek ke depan, ikan siakap 3 rasa, dah tak payah Allah, dia ngap dulu. Ngap makan. Atau hanya berkaitan dengan nyawa, profession macam doktor contoh, nak kena bedah, nak kena urusan nyawa. Tapi Ustaz, duit tu nyawa saya, teruk sangat.
Ini urusan nyawa betul, bukan duit tu nyawa. Ni sebab letak duit tu nyawa tu, dia tinggal solat tu. Ni nyawa ni ustaz duit ni. Memang asyik pasal ni urusan nyawa, perbatasan, keselamatan. Okey, ada uzur syar'i. Tapi kalau saya lambat sebab apa? Sibuk. Habis lah. Sibuk. Masak gulai kepala ikan tak habis lagi. Gulai kari kepala ikan sibuk menang masak. Dia punya masak tu dahsyat. Dia time tu nak zuhur. Time tu lah dia perawat cik duk. Ini lah semangat pula datang. Tu kan semangat tu kerasukan dia panggil. Dah tahu nak zuhur. Time tu bukan periuk buat apa. Berhenti sah. Atau buat planning dari awal pukul 10 dah siap. Pukul 12 tu tak habis. Boleh. Benda boleh urus. Time puasa boleh pula. Kita tak makan zuhur. Kita balik sekarang ni Ramadan, time tengah hari masjid penuh, lega kita. Bukan bulan Ramadan, restoran penuh. Sebab apa? Sebab kita makanan teridang. Memanglah kita pergi restoran, memang teridang kat situ. Kalau pergi masjid dulu, mana ada teridang makanan? Konolah ke masjid dulu. Solat sat lagi lah makan. Tak, makan dulu baru solat. Sepe mana ikut? Yang kata makan dulu kalau makanan terhidang. Lapar ustaz. Ramadan kita solat gerak. Tak semua orang perut okey. Muka ada action. Sebab dah besar panjang kan. Takkan lapar lah. Malu kat orang. Malu kat anak kita. Kalau anak boleh kata lapar. Kita memang rasa lapar. Rasa. Geruk-gerak. Solat lah. Tak boleh makan pun. Tapi bila time bukan bulan Ramadan, gerak-gerak, oh tak boleh tahan. Angin. Tak habis alasan angin itu. Dia punya angin tu dah 20 tahun dah cerita angin. Rupanya duk lambatkan solat. Memanglah angin masuk. Angin kata buat apa aku nak bagi dia sihat, bagi dia sakit. Angin pun kata. Sedangkan makanan tidak mendatangkan mudarat tu datang dengan izin Allah. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tapi sebab apa boleh makan boleh jadi penyakit? Sebab makan ikut nafsu. Apa ikut nafsu? Tu solat pun dia boleh lambatkan. Ikut dan dia. Dah lepas makan kenyang pula, menyandar pula, borak lagi. Sembang, Zuhur pukul 3. Sehari 3.30. Itu selamat 3.30 bulan jamak tak payah. Dia panggil apa? Dia pergi hukum tertidur. Dimaafkan ustaz. Tertidur sebab kekenyangan ke? Tu ni kualiti solat ni bulan Ramadan kena upgrade. Ni hakikat kehidupan kita. Kalau pergi umrah, insya-Allah, mana pergi alhamdulillah pergi lagi. Saya bawa jemaah, bawa balik tu lagi. Ramadan ni pergi lagi. Hazam 12 April ni. Tengah Ramadan. Di situ kita akan nampak hakikat kehidupan kita di Mekah Madinah. Apa hakikat kehidupan kita? Tunggu waktu solat, malah bersedia untuk solat, bersedia untuk mati. Itu hidup kita rasanya itu. Sebab apa? Lepas solat jenazah. Kita ingat solat jenazah tu waktu maghrib okey lah kot, dia meninggal tadi siang tak? Dah waktu subuh pun ada orang meninggal. Meninggal tu pula satu set pula tu. Budak-budak ada, perempuan ada, lelaki ada. Elok pula berkumpul tu. Lepas zuhur solat jenazah. Lepas subuh solat jenazah. Lepas zuhur solat jenazah. Lepas asar solat jenazah. Lepas maghrib solat jenazah. Lepas isyak solat jenazah. Kalau kena kat Biru Muslimat sini ngurus jenazah jenuh itu. Duk pakai kabur baru je lah kat sini. Tak balik rumah. Urus jenazah non stop 5 waktu. Saya sampai terfikir, ya Allah, banyaknya stok orang meninggal. Tak putus-putus. Ingat kat Mekah saja, Madinah pun sama. Dah jadi macam solat ba'diyah tau. Yaman. Jadi lepas solat siapa mati, itulah ayat dia. Tak aku engkau, tak engkau aku. Itu je lah. Sebab tu yang gitu. Lepas solat tunggu apa? Tunggu mati.
Sementara tunggu mati, buatlah hal-hal yang bermanfaat. Kok mati saat lagi. Itulah hakikat kehidupan kita. Kat sana nampak. Dan di situ juga kita akan nampak tentang syurga yang diawalkan. Al-jannatu ajilah. Apa syurga yang diawalkan? Tak ada tanggungjawab apa-apa pun kat sana. Yang kalau kita pergi betul-betul, jangan yang duduk sana tu. Yang duduk sana banyaklah kerja dia kan. Yang kita dia pergi, bawa badan kita, fikir solat, saat lagi, balik makan. Lepas makan tidur. Kau tak bangun balik solat. Lepas tu dia punya makan tak habis-habis. Lepas makan, lepas makan, lepas makan. Banyak makanan kat sini. Ya. Dan nak bulan Ramadan saat lagi. Jangan takut tak ada makan. Takut tak termakan. Itu saja. Banyak nak makan. Orang ni bagi, orang ni bagi. Banyak makanan. Gi sana tak takut tak makan. Dan nasi tak pernah tak kurang. Penuh je. Siapa yang dapat umrah pukul pagi tu kan. Kadang-kadang dia flight lambat, turun pukul 1 pagi, 2 pagi dia jalan juga. Ni jenis mutawihnya kami kazi ni. Kita habiskan, jangan lama-lama dalam umrah. Sebenarnya pukul 3 pagi. Sebelum PKP tu lagi 3 pagi bantai tawaf. Dia mulai terus dalam tu. Habis tunggu subuh katanya. Yelah kan tidur orang kita nak menjaga batas-batas kita kan. Boleh je 9 pagi besok, tapi kita cuba challenge, kita tawaf qiyamul lail katanya. Laparlah lepas tawaf kan. Pergi tengok atas penuh nasi bertimbun. Time zuhur bertimbun. Time asar bertimbun. Time qiyamul lail pun bertimbun. Tak kurang-kurang nasi dia. Ayam tu yang grill tu bertindan-tindan ayam tu. Kita makan, ya Allah. Dah tak ingat apa dah. Tak ingat apa makan tu, seronok kita. Makan seronok, solat seronok dia. Itulah syurga. Tak ada siapa kacau. Tak ada siapa kacau kat sana. Tapi yang pergi sana jiwa kacau ada. Keluarlah penyakit-penyakit dia tu. Tapi nak kata kena kacau, insya-Allah tak ada. Aman, relax. Tu kehidupan kita. Tu hakikat dia. Jadi makna kata apa? Bila kita faham tentang perjalanan itu ni, kita upgrade dosa pahala tu. Dah lepas ni hidup kita hakikatnya dosa pahala. Ni dosa ke pahala ke tidak? Dan wallahi kita tak boleh kata tak tahu benda ni dosa. Kalau tak tahu maknanya wajib ambil tahu, fardu ain. Dia tak boleh cerita gini, wallahu alam, saya tak tahulah dosa ke pahala ni. Sudah. Pergi masjid ni dosa ke pahala? Wallahu alam. Habislah. Kalau pergi masjid wallahu alam, maksudnya tak pergilah. Dia mana-mana ibadah yang telah digaris pandukan oleh syarak yang baik, yang ada tariknya Nabi buat, dan benda tu tak ada melanggar hukum hakam, maka pahala. Tinggal lagi kita je yang pahala ke tidak ni. Datang masjid pahala dah. Pahala. Tinggal lagi kita saja dapat ke tidak. Itu atas kita pula. Kalau datang saja nak, datang sajalah duduk rumah pun agak memandang muka isteri pun tak, balik lah keluar. Dia tak suka tengok muka isteri dia, pergi masjid. Nak ngelak pun ada, jangan main. Baik dah suami aku ni, rupanya tak suka tengok muka kita, dia pergi masjid. Niat tak betul. Tapi lama-lama dia lama, sebab tu pergi banyak kali. Testing 1, 2, 3, testing lama-lama. Ya Allah, ada ke aku tak suka kat isteri aku lagi ke masjid? Tak boleh gitu. Pergi masjid bukan sebab suka tak suka. Pergi masjid sebab Allah panggil. Dia bila PKP tu panik tu. Sebab tu kena jemaah kat rumah. Pening dah. Sebab makmum dia isteri dia. Ya Allah, si isteri pun pening. Imam tu suami dia. Allah, bang tak betul tu bang. Dia bantai nak tegur menegur dia. Dia tak solat ke dalam tu. Jadi macam tu kan. Dalam sekadar aku solat kat masjid lah macam ni. Dia solat kat masjid bukan sebab apa, sebab tak nak mengadu rumah. Ada kan tak niat, maksudnya masjid betul dah, pergi cantik dah, tapi niat tak betul lah tu, pergi pada niat pula dan perbuatan. Maknanya yang pahala tetap pahala, jangan ditukar.
pakai macam ni, elok tutup aurat, pahala lah. Jangan dikaitkan belum tentu syurga ni. Dah ada kata belum tentu syurga bendanya. Dah tu takkan nak pakai skirt pula. Nakal tu, itu namanya nak buat orang ragu dengan kebaikan. Alah, yelah tu muslimat tu pergi kuliah, yelah tu, yelah tu. Belum tentu dapat pahala tu pergi tu. Tuan-tuan pergi ngumpat. Itu dia yang sangka buruk. Nampak? Dah tu kalau macam tu, cara ukur dosa pahala macam tu, baik kita pergi dakwah ceramah dekat kelab. Naik kelab, kita pergi kelab. Sebab apa? Belum tentu dapat dosa, saya pergi. Nak cakap apa? Pergi kat tempat macam tu, belum tentu dosa saya pakai macam ni. Yang penting niat. Ya, perempuan semua ya, kita tak apa, kita sewa bilik. Dalam tu mereka berjoget lah kat dalam tu. Kita ceramah kat dalam ni. Ini namanya kekeliruan. Tak boleh lah ada tempat tu, tempatnya Allah tak redha, murka, jangan pergilah. Walaupun kita cuba nak jaga niat, jaga pandangan, astagfirullahalazim, tak jadi, jangan pergi. Dia tempat yang tak elok lah. Kawan tu bawa balik pada kelab, singgah masjid An-Nur. Orang kata apa? Alhamdulillah mulai dia. Padahal dia singgah masjid nak pergi toilet. Saya balik mulai. Singgah kelab pergi toilet. Orang kata, tengok Ustaz Farid tu, ambil berjumpa, tengok pergi kelab. Padahal saya nak pergi toilet je. On the way lagi mulai lagi Ramadan. Nak pergi toilet. Ya Allah, Ustaz pergi kelab mana ya? Tak pasal-pasal. Jadi tempat memang kalau dosa-dosa lah. Tinggal lagi dia nak taubat tu belakang kira lah. Mana perbuatan yang jelas dosa-dosa, mana perbuatan jelas pahala-pahala. Sebab tu namanya katanya hanya halal tu je, hanya haram tu je. Dia tak ada halam tak ada. Wallahu alam tu halam lah tu. Bantai semua wallahu alam. Tak boleh. Yang mana haram, yang halal. Ni kamu ada duit ni, haram ke halal? Wallahu alam, mak. Wallahu alam, kamu dapat sumber mana wallahu alam ni? Kena tanya. Sumbernya halal, mak. Kerja ni halal, ni tak ada benda yang haram kat dalam ni. Solat kamu macam mana? Solat pun elok. Dia tak ada sebab kerja ni saya tinggal solat. Bagus. Jadi pendapatan kamu halal. Dia tak ada nak kira, tak ada. Yang penting niat Allah tahu. Yang penting dia bubuh kat Allah tahu je. Dia bubuh kat Allah tahu, dia sampai ke sudah tak tahu. Mana mahu macam tu ngaji. Baik, bermaksud apa? Jelas. Islam tu jelas, dan dia tidak duduk dalam gharar. Tak duduk dalam syubhah, gharar, tak jelas, tinggalkan. Perkara-perkara yang tidak membawa kita perbincangan ni dosa ke pahala, Allah tak tahu, tinggal. Kalau benda ni membawa kepada pahala, bismillah, teruskan tanpa ada berhenti. Pahala, silakan. Malah beri yang sebaiknya. Untuk pahala, no kompromi. Macam contoh kita pergi sana umrah, ataupun di mana-mana tempat. Tentang kalau nak berbelanja, niatkan sedekah. Niatkan sedekah. Infakkan sedekah. Infak sedekah. Dia harta ni infak lah. Bila macam tu, jangan tawar kuat sangat. Kesian kawan tu, makan modal kawan. Siap kita ni berapa? 10, saya bayar 20. Terkejut kawan tu. Ini pengajian mana? Ni tak? Berapa 10? Saya boleh dapat RM2 lah. RM2. Kawan tu kujat kawan. Saya pun berniaga juga, jangan tipu saya. Ombo dia cerita diri dia berniaga. Padahal awak banyak duit. Banyak duit RM2, saya bayar RM10. 10, RM15 saya bayar. Lebih ni tuan. Anggaplah sedekah. Apalah sangat. Saya lagi malu dia tipu lagi. Aku ambil duit sedekah ni. Tak, harga dia sebenar banyak ni je. Oh, saya tak kisah buat duit ni. Selagi mana duit saya jadi pahala, tak rugi bagi saya. Rugi kat tuan. Kat tuan tipu, tuan nak dapat. Kan senang kita kan. Tak adalah kena tipu. Ni beli-beli, kena tipu aku katanya. Memang nanti beli jubah. Harga ni sini harga lain, sini harga lain. Memang. Takkan nak kita tawaf kat situ satu ni. Memanglah rajin tawaf. Tu bukan tawaf lagi dah tu. Habis pun satu kedai ke satu kedai. Tengok harga je. Compare harga. Ni beza RM10. Ni RM5. Ni lagi sekali tak beli. Beli kat Malaysia je lah bang. Kat Malaysia katanya. Ya Allah. Jenuh saya cari. Tak payah.
Asal niat nak pahala, nak sedekah orang, jangan berkira. Pahala ni sifatnya jangan berkira. Itu je lah hakikat kita. Kita dah terbiasa kira duit, last sekali dengan pahala pun kita kira. Dah terbiasa kira duit, kira. Banyak no sedekah ni, short pula ni. Banyak no sedekah, short nanti. Duit memang boleh dikira, tapi tang pahala jangan berkira. Jadi kalau duit yang membawa kepada pahala, jangan berkira. Dan makna kata, pastikanlah kita nak buat tu pahala. Kemudian jangan berkira. Macam suami nak bagi isteri, anak-anak, tu sedekah bagi mereka. Jangan berkira dengan isteri. Awak nak apa? Cakap, kambing, sikit no, seko aku bagi. Makan. Ini dah, banyak nak makan, kurang lagi. Dah kawan tu, tak makan-makan. Makan hati je lah. Isteri pun sama, jangan berkira dengan suami. Jangan berkira, kenapa kerja ni, kenapa berniaga? Saya nak tolong suami. Tolong sungguh-sungguh. Jangan jadi alung pula. Saya bukan tolong, saya alung terus. Bang, mana yang abang pinjam tu, cas interest dah naik tu bang. Dia kira balik semua. Ingat bang, duit saya, duit abang, duit saya. Tak pasal-pasal. Duit suami juga. Bahagian dia ada sikit kat kita. Duit isteri, ya duit isteri. Dah niat kerja nak tolong betul-betul. Bang ni, saya rasa lega bila sedekah infak kat abang. Ambil lah. ICU lagi isteri tu ke. Tapi sungguh buatlah macam ni, tengok macam mana Allah bayar lagi. Allah bayar apa? Syurga. Dah sedekah yang terbaik bagi seorang isteri, suaminya. Nak sedekah kat mana lagi? Salahnya ustaz, suami saya kalau ada duit dia slow je, dia kahwin lagi. Itu saya geram tu lah. Itu sangka buruk. Ataunya kita balapan ada isu kita nak cerita ni, pahala jangan berkira. Sebab tu tengok Ramadan nanti, ya Rabbi, harta bertambah-tambah, makan bertambah-tambah, masa bertambah-tambah. Itu nama barakah tu. Sebab apa? Tak berkira bulan Ramadan ni. Semua orang tak berkira. Bila tak berkira, cuba tengok bulan tu sendiri mendatangkan barakah bagi kita. Cuba sekarang ni Ramadan Al-Mubarak, cuba buat Jemaah Mubarak. Jemaah Mubarak, nama tu. Jemaah lah. Farid Al-Mubarak. Sekarang ni bulan yang mubarak. Sekarang ni kita letakkan, pastikan kita yang mendapatkan mubarak itu. Itu masuk dia. Sebab apa? Kita dah fokus kepada dosa pahala, dan kita pergi kepada tahapan yang ketiga yang tertinggi, itu hati tidak lalai dengan Allah SWT. Fikir dosa pahala, pasti dia ingat Allah. Sebab Allah yang mengaturkan dosa dan pahala. Jadi kita pun terjemahkan seluruh hidup kita ini untuk kita ingat dan kenal Allah Ta'ala. Itu kemuncak kepada kehidupan kita. Dan itu juga tujuan kita dihidupkan. Illa liya'budun, kata mufassirin surah Az-Zariyat ayat 50, illa liya'rafun. Tiada lain, tiada bukan, untuk mengenal aku. Jadi pada dosa dan pahala itu kita akan kenal pencipta. Bila kita pencipta, kita akan sentiasa ingat dia. Ini dosa ni, ingat Allah. Pahala ni, ingat Allah. Ihsan, dia akan jadi ihsan. Lalu kita buat sebab Allah dah. Walaupun ada ganjaran dosa pahala, tapi dah sebab Allah, maka Allah, tadi kamu buat sebab pahala ya, tapi sebab kau kenal aku, kau ingat aku bagi pahala tanpa hisap. Itulah dia min ajli ana ajzibih, aku bayar. Allah kata kita nak hidup macam tu. Baik, jadi sidang jemaah yang mulia Allah, saya kira cukup setakat tu dulu untuk pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ni sikit sebanyak memberilah panduan dalam kehidupan, dan semua yang hadir pada pagi ni dan menonton, moga-moga Allah pilih kita dimasukkan dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ni Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui, sehingga menjadikan asbab untuk kita kenal Allah dan kita sentiasa dengan Allah dalam hidup kita, sehingga kembali ke rahmatullah, dimasukkan dalam syurga tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata, tukaran bicara. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.